Okey, soalan yang pertama. Raja satu menunjukkan air dipanaskan sehingga mendidih. Didapati suhu air ketika mendidih tidak berubah. Itu keyword dia. Okey, suhu tidak berubah. Jadi kebiasaannya bila kita jumpa gambar macam ni, student should be able dah uh, tahu bab apa yang akan berkaitan dalam tajuk dalam soalan ni. Okey, dalam soalan ni kemungkinan besar bab 4 heat. Haba kita 4 ya. Jadi dalam tajuk ni ada dua perkara yang utama jugalah yang diajar dalam tajuk bab 4 ni. Yang pertama kita ada muatan haba tentu. Okey. Dan yang kedua adalah haba pendam ataupun latent heat. Okey. Muatan haba tentu bezanya dengan haba pendam ini adalah muatan haba tentu ketika berlaku perubahan suhu. Okey, berlaku perubahan suhu. Dalam soalan ini tadi dia kata suhu tidak berubah. Jadi kemungkinan besar kita akan membincangkan mengenai haba pendam. Dalam kes haba pendam ni kita kena tahulah definasi dalam bab-bab haba ni. Contoh suhu, apa itu haba pendam, apa itu muatan haba tentu. Okey. Sebab itu antara trik-trik soalan yang dia nak tanya. Okey. Jom kita lihat soalan dia. Okey. Tengok. Soalan pertama dia dah cakap dah. Apakah maksud suhu? Okey, apakah maksud suhu? Soalan 1A ni, kalau kamu pernah lihatlah soalan-soalan kertas tahun lepas, soalan 1A, 2A, 3A, 4A, 5A sampailah soalan 11A, semuanya adalah soalan yang kita kategorikan jenis mengingati. Okey, cikgu bagi tahu ada 6 jenis kategori kalau pemeriksa ataupun bukan pemeriksa, kalau penggubah soalan nak buat kebanyakannya, kalau macam contoh cikgu penggubah soalan, cikgu nak test kamu macam mana soalan cikgu nak soal. So cikgu kategorikan ada 6 jenis. Yang pertama jenis mengingat, soalan-soalan yang kena ingat. Dalam soalan-soalan mengingat ni akan ada 5 perkara cikgu boleh uji. Fakta, teori, prinsip, hukum dan juga konsep fizik. So cikgu ulang balik fakta, prinsip, teori, hukum dan juga konsep fizik yang ada. So 5 perkara ni cikgu boleh test. Dalam kes ni maksud suhu. So suhu ni kategori mengingati, soalan mengingati dan jenis fakta. Kamu kena bagi tahu cikgu apa itu suhu. Definisi suhu. Okey. So kebanyakan akan jawab apa? Kebanyakan akan okeylah, cikgu bagi contoh-contoh soalan-soalan yang salah lah. Okey, dia kata suhu ni adalah haba. Itu antara conception yang paling banyak cikgu jumpa. Suhu dengan haba perkara yang sama. Tak. Dua perkara ini iaitu suhu dan haba adalah something yang different. Okey. Kemudian dia menyatakan unit untuk suhu ni degree Celsius. Nyatakan unit degree Celsius saja. Dia tak menyatakan. Soalan tanya apakah maksud suhu. Dia tulis kat situ degree Celsius macam ni. Contoh cikgu tulis kat sini jawapan ni. Dia tulis macam tu. So ini antara yang salah lah. Okey, yang salah. So jawapan yang betul adalah suhu ini adalah ukuran darjah kepanasan sesuatu bahan ataupun jasad. So jawapan yang betul adalah ukuran darjah kepanasan sesuatu bahan ataupun jasad. So keyword dia kat sini yang cikgu highlightkan keyword dia. Ni darjah kepanasan. Make sure ada keyword dia bila jawab. So ini kategori soalan mengingat, dan soalan mengingat ni ada lebih kurang 10 ke 15 soalan dalam kertas 2. Markah dia satu je, tapi ada 10 ke 15. So kalau kamu boleh prepare sebelum exam, maksudnya sebelum masuk exam tu, semua fakta, semua konsep, semua teori, semua hukum, semua prinsip fizik kamu boleh hafal, insya-Allah
Kamu tahu, kamu hafal, kamu faham, insya-Allah masuk exam 10 ke 15 markah dah dalam tangan. Okey? Baik, kita tengok soalan yang kedua. Terangkan mengapa pada takat didih air, suhu air kekal tidak berubah. So, daripada daripada air biasa lah, suhu bilik kan. Kita panas, dia menggelegak, geleg sampai 100 darjah Celsius, which is takat didih air. Kenapa dah sampai kat 100 darjah Celsius, tiba-tiba dia tak bertambah lagi suhu dekat termometer tu. Okay. Suhu air kekal tidak berubah, tetapi keadaan jirim berubah dari cecair kepada steam. So you can see that now the water inside the beaker is start to bubbling. Blub 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 blub, dia turn into vapor ataupun wap air. Kenapa? Terangkan. Ini soalan kategori pemahaman. Tadi mula-mula kategori mengingat. Lepas mengingat, kamu ada second kategori memahami. Untuk uji student, adakah dia faham? Oh, tadi saya uji kamu tentang soalan apakah maksud suhu. So dari segi mengingat, kamu boleh ingat. Sekarang cikgu nak test kamu, kamu faham tak apa benda yang terjadi sekarang? Kalau faham, terangkan, jelaskan, explain. Itu antara keyword yang digunakan dalam soalan-soalan kategori memahami ni. Okey. So macam mana nak jawab dia soalan-soalan yang macam ni? Okey. Kita tengok B ya. First kali, pada ketika ini ada 2 markah, maksudnya kena jawab dalam 2 bullet point. Okey, kena jawab dalam 2 bullet point. Okey, first kali jawapan yang pertama adalah dikatakan haba tidak digunakan untuk meningkatkan tenaga kinetik molekul. Itu keyword dia. Bila suhu termometer tu ataupun berbuli termometer tu naik, itu bermaksud molekul-molekul air mempunyai tenaga kinetik. Sebab apa? Sebab haba yang datang daripada penunu Bunsen tadi, okay, dia dipindahkan ke molekul air, tenaga haba jadi tenaga kinetik. So dalam kes ni benda tu tak berlaku. Okay, key point dia yang pertama, haba tidak digunakan untuk tingkatkan tenaga kinetik molekul air. Dalam kes ni molekul air lah. Tapi habis tu molekul buat apa? Tenaga haba yang ada tadi, kalau dia tak gunakan untuk meningkatkan tenaga kinetik molekul air, dia buat apa? Okay, tenaga tadi, tenaga apa? Tenaga haba yang dibekalkan oleh penunu Bunsen tadi digunakan untuk melemahkan apa benda? Molekul air dia nak jadi udara, nak jadi wap, untuk melemahkan daya ikatan ataupun bonding dia tu. Daya ikatan antara molekul air. So the bonding between the water molecule ni, kamu take the heat from penunu Bunsen to weaken the bond. Sebab tu haba tu tak pergi ke molekul air untuk jadi tenaga kinetik. Boleh faham Okay, good.